Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini Fokus minggu depan. Kita memberi fokus kepada pastinya apabila kita melihat sejak beberapa hari lalu kita menyaksikan trend jangkitan COVID-19 ini menunjukkan peningkatan di mana kalau kita lihat angka kes harian boleh dikatakan dalam minggu lalu ini sekitar 5,000 kes sehari dan kita saksikan data COVID Now yang dikongsikan oleh KKM ini merupakan data di mana saya pilih untuk dalam tempoh 2 minggu yang lalu. Di mana kalau kita melihat kepada data ini, kes COVID aktif jika anda dapat lihat dari segi grafnya dan juga dari segi kes hariannya memang nampak dengan jelas terdapat peningkatan. Dan pastinya pada ketika ini kita ingin tahu juga berkenaan dengan bagaimana dari segi proses selepas ini. Adakah strategi penilaian ataupun termasuklah strategi ujian, testing strategi yang dilakukan oleh KKM, adakah ianya berkesan ataupun tidak? Ataupun apakah yang perlu dilakukan terutama menjelang sambutan Tahun Baru Cina yang pastinya kita lihat di lebuh-lebuh raya utama ramai yang telah pun pulang ke kampung halaman, bercuti dan sebagainya. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Zana Arifin Omar, Pakar Perubatan Kesihatan Awam. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Respon Datuk awal melihat kepada trend peningkatan dalam tempoh seminggu yang lalu, data COVID Now dalam tempoh 2 minggu ini melihatkan bahawa wujud ataupun grafnya itu memang nampak meningkat. Bagaimana kita memahami testing strategi yang dilakukan oleh KKM? Adakah ianya dilihat berkesan? Adakah ini bermakna bahawa ramai yang telah buat ujian dan kita dapat mengesan lebih banyak kes? Ataupun sebenarnya ianya menunjukkan bahawa hala tuju kita kepada endemik ini tidaklah berada di landasan yang betul? Pandangan Datuk? Ya, betul lah. Kalau kita lihat trend kejadian kes ya, sebenarnya kita panggil ada peningkatan dari segi bilangan ya, significantly increase ya, yang nyata ya. Itu yang penting. Tetapi orang katakan apa kita lihat di sebalik angka tersebut ya, yang penting. Kerana memang benar pada masa ini di mana-mana pun berlaku peningkatan kes kerana kes itu telah memang ada di dalam komuniti. Yang kedua dengan adanya sebaran varian baru itu Omicron, jadi kes itu tentu akan naik ya. Itu yang pertama. Tapi yang paling penting sekali adalah nanti kita kena lihat bahawa apakah kategori kes tersebut ya. Jadi pada apa tu penglihatan kita ataupun pemerhatian kita ya, kita akan terus meningkatkan bilangan kes. Pertama kerana betul ya, strategi ujian kita bermakna ujian terhadap kes-kes COVID-19 ini bukan saja dilakukan di institusi-institusi kesihatan kerajaan tetapi juga dilakukan di pihak swasta dan juga oleh komuniti sendiri melalui ujian kendiri ya. Jadi ini adalah satu dikatakan satu perkara yang betul dan satu perkara yang kita memang jangkakan, tetapi perlu ialah satu orang katakan analisis untuk melihat apakah jenis apa tu peningkatan kes tersebut. Ya saya. Datuk, dalam kita menuju ke arah endemik ini, bagaimana kita ingin memahami uh, turun naiknya kes itu? Kerana ada satu pihak yang mungkin merasakan kebimbangan berkenaan dengan kenapa kes kita naik, sepatutnya kes ini sentiasa turun. Tetapi ada satu pihak lagi, saya ada baca di Twitter, ada pakar perubatan juga yang menyifatkan bahawa apabila kes meningkat ini menunjukkan bahawa kita mula proses ataupun testing strategi kita ini berada pada tahap yang baik. Pertama, kedua adalah untuk kita mengenal pasti kelompongan, kelemahan yang berlaku dalam pengurusan wabak. Pandangan Datuk melihat kepada menuju ke arah endemik ini, bentuk-bentuk penambahbaikan dan juga proses pelaksanaan yang sedang dijalankan oleh KKM ketika ini. Ya, memang benar ya. Jadi kerana itu pihak kerajaan ataupun pihak kuasa kena orang katakan memahamkan ataupun memberi penerangan berkenaan dengan komunikasi risiko ya
Pertama kita lihat memang kita tidak boleh lari daripada peningkatan kes kerana keadaan yang kita sebutkan tadi ya. Tetapi kita kena fahamkan kepada orang ramai ini berlaku kerana peningkatan ujian di kalangan komuniti ya. Dan yang paling penting tadi ialah kita lihat ya, pertama kes-kes bagaimana sebagaimana yang dilakukan lebih pada 90% ialah kes kategori 1 dan 2 ya. Jadi ini yang sebenarnya. Jadi walaupun kes itu tinggi tapi kita tidaklah terlalu risau tetapi kita mesti mengambil langkah-langkah yang lebih berjaga-jaga. Dan yang seterusnya adalah konsep kita pakai yang TRIS ya, iaitu ujian report, isolasi dan juga mendapatkan rawatan ya. Jadi apa yang penting juga pada masa sekarang ni, kalau kita ingin orang katakan tidak melihat satu lonjakan yang sangat besar, kes-kes yang normal yang biasa ataupun mild, maka mungkin kita akan beri tumpuan kepada kes-kes yang bergejala sahaja ya. Bila ada gejala maka kita akan lakukan ujian. Jika tidak bergejala maka itu adalah orang katakan tidak perlu untuk melakukan ujian. Jadi mereka akan terus berada dalam komuniti lah. Ya, saya. Ya, Datuk, kemudian dari segi data ini, adakah wajar untuk kita melihat sekadar pada kes harian sahaja ataupun ada lagi perkara-perkara penting yang perlu diteliti, difahami oleh rakyat seperti Datuk maklumkan tadi adalah berkenaan dari segi komunikasi risiko dan juga melihat dari segi kewajaran melihat adakah perlu melihat kes positif sahaja ataupun perlu dianalisa juga data-data seperti kemasukan ke hospital, tahap jangkitan dan juga mungkin kes kematian. Pandangan Datuk? Ya, sebenarnya ada dua keadaan yang kita kena faham ya pada masa ini ya. Kita bukan pada masa yang lepas memang ya. Jadi pada masa ini, pertama kita kena lihat jangkitan itu apa kategori dia. Ya, sama ada kategori 1, 2 ataupun 3, 4 dan 5. Jadi ini akan membezakan. Kalau kita lihat dulu lebih kurang 50-60% adalah kategori 3 dan 4. Tapi sekarang ni lebih daripada 90% adalah kategori 1 dan 2. Dan ini sebenarnya tidak begitu membebankan kepada sistem kesihatan ya. Dan yang kedua kita kena lihat juga indikator-indikator lain yang telah disarankan ya seperti bilangan kemasukan ke hospital dan ICU. Kemudian bilangan kematian harian dan yang ketiga kematian broad intake BID misalnya. Jadi kalau kita lihat perkara-perkara ini sebenarnya walaupun peningkatan kes tetapi indikator lain tidak begitu orang katakan merisaukan ya. Dan yang paling penting juga kita kena selarikan ataupun kita complement dengan data-data tadi ialah data imunisasi kita ya. Misalnya sekarang pencapaian dewasa lebih daripada 90%, manakala untuk booster dewasa lebih daripada 50%. Jadi data-data ni bila kita campurkan, kalau kita lihat secara bersekali, maka ini saya rasakan tidaklah begitu orang kata mengejutkan dan sebenarnya kita satu ke arah yang orang katakan ke arah pasar endemik dengan lebih selesa lagi. Ya saya. Datuk, Datuk menyebut menuju ke arah fasa endemik itu. Berdasarkan penelitian, pemerhatian Datuk dan juga Datuk difahamkan Datuk juga kadang-kadang turun ke on ground lagi walaupun telah pun pencen bersama dengan kerajaan tetapi Datuk bergiat aktif dalam sukarelawan dan sebagainya. Pandangan Datuk melihat kepada kesediaan rakyat itu sendiri. Pertamanya dari segi pematuhan SOP dan juga melakukan penilaian kendiri, TRIS dan sebagainya. Pandangan Datuk, adakah ianya memadai, mencukupi pada ketika ini pematuhan rakyat itu terhadap perkara seperti SOP dan juga TRIS menuju ke arah endemik ini, Datuk? Ya betul, betul saya pun berada di lapangan apa tu banyak tempat lah. Jadi pertama saya rasa kita kena yakin ya bahawa kita sedang menuju ke arah endemik yang betul ya. Yang kedua kita jangan apa katakan ditakut-takutkan dengan angka. Pada peringkat awal 2 tahun lepas betul tetapi sekarang kita kena begitu detail lah angka-angka kita. Dan pada pengamatan kami on the ground contohnya sekarang ni SOP tu masih diteruskan pemakaian mask, perjalanan fizikal dan juga tidak begitu sesak. Di samping saya lihat ramai komuniti kita melakukan ujian kendiri misalnya kalau dia balik kampung
ataupun untuk menghantarkan anak-anak ke sekolah. Kemudian kita ada random test di sekolah. Jadi saya rasa perkara-perkara ini sebenarnya rakyat sudah bersedia. Di samping juga sekarang ni pengambilan booster dan juga untuk kanak-kanak 5 hingga 12 tahun ya. Jadi saya rasa kita telah bahan-bahan elemen-elemen untuk kita bergerak cepat ke darah endemik itu kita telah cukup dan rakyat sudah bersedia dan saya rasakan insya-Allah walaupun kes tinggi, kes ringan tetapi dalam kawalan kita ya saya. Baik, terima kasih Datuk Dr. Zana Arifin Omar, pakar perubatan kesihatan awam yang mengulas berkenaan dengan trend meningkat kes COVID-19. Banyak lagi data-data yang perlu kita fahami di sebalik angka kes baharu harian. Dan pastinya selepas ini kita akan membawakan berkenaan dengan isu pengurusan bencana pula. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Fokus minggu depan akan bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan di mana satu mesyuarat khas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Pusat bagi menangani isu banjir secara komprehensif akan diadakan minggu depan dengan pembabitan beberapa kementerian dan kerajaan negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mesyuarat itu akan menyentuh beberapa aspek antaranya perancangan jangka panjang, membabitkan pembinaan tebatan banjir atau mengurangkan kesan impak bencana itu. Dan katanya lagi kerjasama semua pihak dan pelbagai agensi diperlukan untuk menangani masalah banjir pada masa depan dan bagi mengelak kerajaan terus berbelanja besar hampir setiap tahun untuk membaiki kerosakan akibat bencana itu. Jadi untuk mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini, bersama dengan saya adalah Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Universiti Teknologi Mara Malaysia UTM. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Sekali lagi, sebelum ini datang ke studio Awani tetapi kali ini kita secara virtual sahaja. Dr. Kamarul, melihat kepada mesyuarat akan datang ini, jangka pengurusan bencana terutama banjir untuk jangka masa panjang. Banyak perkara dinyatakan oleh Perdana Menteri sebenarnya dalam sewaktu kita bersiaran waktu sidang khas Dewan Rakyat. Tetapi kali ini melihat kepada kerjasama di peringkat pusat, kerajaan negeri, agensi-agensi, pelarasan itu penting, pelaksanaan itu penting. Pandangan doktor melihat kepada gerak kerja jangka masa panjang terutama menangani isu banjir ini, doktor. Terima kasih Haris, terima kasih pihak Esra Awani atas jemputan. Secara ringkas, saya percaya ini adalah masa yang sesuai untuk kita menilai kembali dan mungkin menerokai bentuk-bentuk kerjasama baru bagaimana kita boleh memaksimalkan dana ataupun dalam konteks meningkatkan pelaburan dalam pengurangan risiko bencana agar setiap pelaburan tersebut memberi impak langsung kepada kumpulan sasar. Itu yang pertama dalam konteks yang di mana keperluannya mendesak dan pihak yang seharusnya terlibat tu harus memahami peranan, mandate dan juga peluang untuk kita menambah baik sistem pengurusan risiko bencana di Malaysia. Dalam konteks yang berbeza, saya ingin bawa di sini memahami kekangan keuangan negara bukan hanya menghadapi masalah bencana banjir sebagai contoh, tetapi dikala kita juga masih menghadapi ataupun mengurangkan risiko pandemik yang masih berlaku, dan saya fikir penggunaan ataupun memaksimalkan pelaburan DRR yang bersasar amat penting di kala ini di mana kerajaan harus membelanjakan sebagai contoh dalam konteks soalan yang diberikan tentang tebatan banjir. Harus bersasar, harus dibuat berdasarkan fakta dan data kerana kita lihat banyak kawasan-kawasan yang sebelum ini tidak pernah banjir. Jadi penilaian, pemetaan, penganalisian risiko harus dibuat berdasarkan tahap kerapuhan agar pelaburan ataupun projek-projek tebatan banjir ini dibuat berasaskan kepada bukti dan data. Itu seberingkas yang saya lihat bagaimana jawatankuasa khas yang bakal dibentuk itu harus meneliti bukan hanya proses melaksanakan, proses merancang tetapi juga proses pemantauan bagaimana setiap pelaburan tersebut memberi impak langsung manfaat yang lebih baik kepada penduduk yang rentan.
Haris. Ya. Dr. Kamarul, apabila kita bercakap berkenaan dengan mesyuarat jawatankuasa khas, mesyuarat pengurusan bencana dan sebagainya, seringkali kita mendengar akhirnya adalah dari segi untuk melakukan penilaian, proses mengenapasti kawasan dan juga baru nak mencadangkan apakah bentuk langkah tindakan. Mungkin pandangan doktor melihat kepada time frame yang wajar dilakukan kerana kita tidak mahu lagi mendengar isu perbincangan demi perbincangan dilakukan di antara agensi ataupun kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan sebagainya, tetapi lebih kepada pelaksanaan kerana dari suara rakyat yang kami kumpul, harapan mereka adalah dari segi pengurusan bencana yang segera, tindakan yang segera dilakukan. Pandangan doktor melihat kepada perkara ini, time frame yang wajar dilakukan. Ya, betul. Kita harus memahami konteks bencana berskala besar dan dikala kita menghadapi bencana berskala besar, proses perubahan transformasi harus cepat berlaku dan impaknya harus dirasai oleh penduduk di kawasan yang terancam. Jadi berbalik kepada soalan time frame begitu, harus juga diselarikan dengan bentuk dana yang ada, ruang kapasiti kewangan yang kita bakal diperuntukkan, kerana proses pelaburan ini harus dibuat berdasarkan ataupun setiap keputusan yang dibuat harus berdasarkan kepada maklumat sains, data dan bukti, kerana kita tidak ingin bahawa sebarang bentuk pelaburan ataupun peruntukan yang diberikan tidak bersasar, Haris. Dan apabila kita lihat selepas 2 tahun, 3 tahun, kita tidak merasai sebarang perubahan positif. Itu yang saya percaya proses penilaian, pemetaan, penyelesaian ini harus dibuat secara berterusan dikala kita meningkatkan peruntukan tahunan ataupun proses bagaimana kita meningkatkan pelaburan DRR. Cuma dalam konteks soalan yang diberikan, kita memahami kekangan ataupun bentuk desakan oleh penduduk-penduduk, tetapi kita harus memahami bahawa projek Tempatan Banjir itu sendiri mempunyai peraturan, prosedur dan prosesnya itu sendiri. Dan sungai ini kalau kita lihat dia bersaling kait satu sama lain yang berada di hulu dan di hilir, agar sebarang perancangan pembangunan dan juga pelaksanaan tersebut harus dibuat secara bersistematik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangka masa itu boleh kita pecahkan kepada beberapa konteks. Bagaimana kawasan-kawasan yang mungkin projek Tempatan Banjir ini memerlukan masa yang agak panjang, Haris, sebagai contoh. Dan kita boleh melabur bukan hanya pada struktur ataupun pelaburan mitigasi berstruktur, tetapi yang bukan berstruktur, mempertingkatkan sistem amaran awal, hebahan sistem komunikasi hebahannya itu dipertingkatkan, dan mereka-mereka yang di kawasan bencana ini harus terlibat dalam latihan-amal yang dibuat secara berkala, pembibitan pengurusan ataupun pembangunan komuniti daya tahan setempat dipertingkatkan. Jadi harus diseimbangkan dikala kita menanti projek Tempatan Banjir itu siap dengan beberapa pelaburan ataupun projek-projek mitigasi yang tidak berstruktur. So proses ini harus dibuat secara bersistematik, berasaskan kepada data, dan mereka yang terlibat mempunyai tanggungjawab bersama, shared responsibility, Haris, dalam memahami bahawa kekangan kedudukan ekonomi sekarang dan juga keperluan untuk berubah, Haris. Dr. Kamarul, saya suka untuk quote sedikit apa yang dinyatakan oleh Menteri Kasar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man sewaktu sidang khas Dewan Rakyat dengan penyelesaian jangka masa panjang fenomena banjir seluruh negara ini. Dijangkakan peruntukannya meletakkan unjuran sekitar 300,000 bilion ringgit. 300 bilion ringgit dengan beberapa melibatkan sekitar 9 projek ataupun fokus tumpuan jangka masa panjang, kerja-kerja jangka masa panjang, termasuklah seperti pengurusan lembangan sungai bersepadu, melihat juga kepada dari segi TAPS iaitu projek takungan air pinggiran sungai. Dari segi kesegeraan dan juga apa yang bentuk yang perlu dilakukan dalam tempoh untuk kita memahami jangka masa panjang itu. Adakah dalam tempoh 20 tahun, 10 tahun
ataupun 30 tahun, kerana kalau ikutkan dalam rancangan KASA sendiri adalah jangka masa panjang itu diletakkan untuk tempoh 50 tahun, 300 bilion ringgit itu. Doktor melihat time frame dari segi pelaksanaan projek-projek itu, dari segi bila dalam tempoh 10 tahun perlu buat apa, 20 tahun perlu buat apa, pandangan doktor? Ya, faham. Bergantung kepada keperluan dan juga kehendak. Kalau kita boleh pecahkan tempoh masa jangka masa pendek, sederhana dan panjang kita boleh merujuk kepada 10-15 tahun mendatang, bagaimana perancangan pembangunan, satu-satu perancangan pembangunan itu juga perlu mengambil kira ataupun diarus perdanakan DRR dalam perancangan pembangunan ataupun kawalan pembangunan. Tetapi dalam konteks jangka masa pendek ataupun quick win, kita harus memahami bahawa desakan ataupun perubahan iklim ini memerlukan tindakan pantas. Kawasan-kawasan yang memang tidak ada sistem amaran awal harus diletakkan sistem tersebut. Kawasan-kawasan yang mungkin perlu dinaik taraf sistem lembangan tersebut agar dia lebih bersepadu, harus memahami bahawa sepanjang proses pembinaan pembangunan tersebut akan mengalami gangguan perjalanan kehidupan perniagaan yang mungkin kawasan yang tidak banjir akan banjir. So dalam tempoh 1, 2, 3, 5, 10 tahun ini boleh dirangka dibangunkan dalam erti kata kerajaan Malaysia sendiri harus mematuhi ataupun menyokong aspirasi agenda di peringkat antarabangsa dalam konteks kerangka sendai, 4 keutamaan yang diletakkan dan bermula dengan keutamaan pertama, memahami risiko. Jadi understanding risk ini kalau kita terjemahkan dalam konteks apa yang berlaku pada Disember yang lepas, kita lihat banyak kawasan-kawasan masih belum dipeta, masih belum dinilai risikonya. Bukan hanya banjir tetapi juga dengan perubahan iklim ini mungkin boleh menyebabkan bencana berganda, Baik. bencana berangkai, bahaya-bahaya yang mungkin baru muncul ini harus difahami proses dan impaknya agar pelaburan, sebarang bentuk pelaburan ini lebih bersasar, Haris. So saya khawatir melihat peruntukan ataupun permintaan yang semakin hari semakin meningkat saban tahun. Kita melihat trend daripada RMK yang lepas sehinggalah RMK 12 yang menuntut hampir 9 bilion peruntukan untuk 5 tahun, dan dengan satu event, extreme weather event, kita terpaksa membelanjakan hampir 6-7 bilion. Jadi di sinilah kegusaran bagaimana peletakan keutamaan, bagaimana pihak pembuat dasar polisi harus melabur lebih awal sebelum proses ataupun bencana tersebut berlaku. So ini harus dilibatsamakan juga pelbagai pihak pemegang taruh, termasuk pihak saintis, pihak pengkaji penyelidik daripada pihak universiti sebagai contoh. Haris. Baik, terima kasih Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Universiti Teknologi Malaysia UTM, yang mengulas berkenaan dengan mesyuarat akan datang ini melihat kepada pengurusan jangka masa panjang terutama mitigasi banjir di negara ini. Sekian sahaja fokus minggu depan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan, salam hormat.